Assalamualaikum. Salam. Greeting. Waalaikumsalam. Okay, so aku MBE daripada One Third of SSK. So hari ini actually aku dah daripada hari tu masa aku buat poll tu, aku nak tanya aku tanya orang sama ada you guys nak aku share sikit yang aku tahu pasal wordplay. So ramai pula yang jawab poll tu nak kan. So aku rasa masa aku buat hari tu mungkin sebab aku dah set pukul 5 kot hari tu, tiba-tiba aku terlambat sebab kat IKEA ramai gila orang. So aku terdelay kan aku punya live tu kan. So aku rasa obligated pula sebab tak ada macam aku tak dapat nak buat live pasal workplay tu. So that's why aku buat yang ni lah. So tapi Kita hanya merancang bro. itulah. So yang ni aku rasa lagi better sebab aku ada Farid, Seth dengan dimensi lain. Sebab kau banyak sangat nama man. So aku tak tahu aku nak kenalkan nama apa. Maulana lah, dimensi lain Kalau lah. pakai mask dimensi lain je. Okay, dimensi lain Okay, so Dimensi lain Ren apa nombor? macam kibat. Alright. So Orang tak tahu. okay, aku Boleh cut. Aku aku macam okay, contohlah kalau aku dengan Farid je, okay macam ni kita punya circle sendiri yang macam yang mungkin kita punya pendapat pasal workplace sama sebab kita dah kerja sama lama kan. So Pandangan tu luas ni. so pandangan terluas. Ya sayang. Okay. So aku panggil sekali dimensi lain sebab dimensi lain pun adalah orang yang macam banyak buku kan, tutorial kan. So Terima kasih archive. aku rasa demand ni selain daripada Malaysian Hustler yang dekat IG tu kan. So tak ada lah, maksud aku macam kena ada orang yang tu topi dia. So kena ada orang yang macam kena jadi macam satu point tau. Faham tak? Maksudnya macam macam Malaysian Hustler tu dia dah macam dia jadi point of orang yang macam nak share lagu. Share lagu, curator lah untuk hip hop punya scene kan. Macam lebih kepada macam MC lah kan. Maksudnya macam kau kumpul tutorial, kau nak buat pasal kau buat pasal buku kan, which kau baru bagi tahu aku yang kau ada nak buat buku, which aku rasa bagus lah. Bagus kan, macam panggil buku tu actually macam nampak macam Sama Said pula demand kan. So nampak intellectual gila. Macam dapat intellectual macam aku rasa tak aku rasa macam belum sampai lagi kau nak jadi Sama Said, tapi kau dapat e-book lah kan. Boleh. Bi Samad. Aduh. Bi Samad Said. Bi Samad. Alright, so itulah introduction dia panjang gila nak cakap pasal kenapa aku nak buat benda ni je. Okay. So kita tak payah cerita pasal workplay dulu lah. Sekarang ni kita cerita pasal aku nak cakap pasal current situation punya hip hop lah kan. Macam walaupun Malaysia lah, Malaysian punya rap scene. Sebab walaupun aku tak ada dalam, tapi aku ada kat luar yang selalu mendengar jugalah kan. Aku tak rasa lah aku dengar semua, tipu lah. Aku dengar apa yang orang yang tengah best famous lah, yang tengah famous. Yang aku share dengan kau. Itu je sebenarnya lah kan. Sebab aku pun tak tahu pasal klik hari tu. Kalau Farid tak share, masa tu aku datang rumah Farid tu pun dah lama gila Farid kan. Masa bila? Lama kan. So masa tu kira
Aku rasa macam kalau nak cerita pasal current hip hop rap scene, aku rasa sangat-sangat meriah lah sekarang kan. Meriah kan. Tu lah. Macam kalau kita tengok macam daripada zaman aku dengan Faris banyak boom bap. So macam semua orang pun macam boom bap. Adalah orang yang buat lagu club semua tapi dia punya pecahan muzik tu dia tak banyak ah. Sekarang ni dia macam kita ada macam-macam jenis benda pelbagai gila doh. Kau nak macam yang memang gila babi Trap, barai EDM. pecah show semua. Kau ada macam Force Park Boys, budak-budak baru kan. Orang seronok sial, power doh. Lepas tu kalau kau nak yang macam yang relax-relax, kau boleh dengar lagu-lagu Bihat, ada lagu yang relax sikit. Kalau kau nak dengar lagu yang macam gangster-gangster, yang macam bragging-bragging sikit, kau ada lagu-lagu K-Click, kau ada lagu-lagu banyak macam lagu aku ke. Kalau Demand pula style dia macam ni. Banyak benda. Dia banyak apa dia style ada kau, sub Ben? lah. Aku eksperimental lah. Aku basically Demand aku suka tak tahu macam nak explore describe sound sound dia. aku suka explore sound. Industrial, dark. Macam tu aku suka. Kalau kau pasal aku banyak buat metal, even aku punya reggae, aku pun vibe dia agak dark sikit. Dia tak ada that cerita kedai kopi punya vibe, you know, yang lebih ceria. Sound industrial lah. So macam-macam lah aku suka. Aku pun suka tengah daripada segi tunggu sound. ni. Aku tengah tunggu Demand punya baru punya benda. Tak sabar aku nak dengar kan. Jangan macam tu. Tak sebab apa, okay, salah satu macam lagi satu kan macam aku dengan Farid dulu zaman kita orang aku dah banyak kali dah dengar tahun ni tahun hip hop. tahun ni tahun hip hop kan. Akhirnya 2019 kot dah barulah kita nak betul peak lah. 2018 dah start lah kan. Baru dah pada aku konsert 16 baris lah. Konsert 16 baris spark everything lah. Konsert 16 baris tu memang history lah. Okay, so itu macam itulah current hip hop current situation which later on pun nanti in another topic kan Farid pun ada nak cakap, nak sentuh pasal macam mana Farid pasal hip hop scene, pasal being independent Farid Pasal apa? Yang kau cakap tu kita nak cerita pasal buat sendiri or something. Macam mana? Oh, okay. Yang tu mungkin kita boleh save for another video kan. Another video pasal lah. Macam mana untuk kita jadi seorang independent artist. Yang seperti mana aku tengok kebanyakan daripada rap scene ni mostly banyak independent. Betul. Macam kalau ada label pun mungkin label yang sendiri buat. But that one is still considered independent lah. Sendiri punya kan, manage. So tu pun salah satu benda yang penting juga. K-Click and the K-Click Records. Dia orang buat sendiri Sebab tak tahu, aku tengok macam dekat RIM semua K-Click Records. So I don't know. Tapi aku aku buat macam respect juga dia orang ni sebab macam I mean tak tahulah sebab dia orang baru masuk kan. Tapi dia orang macam teratur juga kan. Macam dia orang punya marketing ke tu semua macam a bit teratur. Ada team. Dia ada team I'm sure the team is very very good and aware of the current music situation kat sini kan. Mungkin team dia tu lah orang yang macam apa orang panggil? Mungkin team manager, videographer semua. But K-Click also did not happen overnight. They took a long time juga. Lama juga kan. Dia tak macam buat bulan lepas, bulan ni dapat. Tak ada, dua orang dah lama dah bin edit. Daripada kalau Allah, untuk daripada Allah Berjaya. Yang tahu yang aku dengar lah yang aku dengar ni disebabkan contoh aku main lagu K-Click, lepas tu ataupun aku main MK, lepas tu nanti dia akan shuffle kan. So yang aku dengar ialah K-Click, Yoni dengan satu VMC ni apa Hulera, itu kelakar agak lagu dia. Dah agak lagu apa? Seresa. Itu sebab mungkin sebab aku main apa yang di apa panggil di shuffle kan aku je lah. Di shuffle.
Pada kau sih macam kau punya top 3 lah at the moment siapa man? Apa? Rapper? Tak kira lelaki perempuan Tak kisah, 3. Dia bukan pasal lyrical lah, dia pasal best je lah. Kau minat je lah, kau Package best lah. Package lah Zamira. Ni bukan yang batch-batch kita ni, batch-batch baru macam Zamira, Bihad, and I would say Abu Bakar Ali lah. Orgat lah, Orquat. Banyak lah actually. Banyak doh, nak pilih 3 susah. Tapi aku Susah. aku cakap Tapi macam kalau macam Gad tu kau tak boleh nak letak dia dalam skala rap saja tau. Dia music Gad dah buat music. Dia bukan buat rap saja. Tapi Gad untuk good rapper lah. Gad boleh freestyle and wordplay dia bukan Gad even lagu sendu kan. So dia punya credibility tu agak luar biasa lah. Bukan typical punya talent lah pada aku lah. Pada aku lah. Gad Kartel Tak, dia sendiri. Sendiri independent bro. Okay. Roni 0108. 0108. Apa tu? It's a batang. Oi, mana nanya? Kira macam dia orang punya movement lah 0108. Roni Selatan. Itulah aku macam kelakar juga budak-budak ni macam Pulen. Macam pandai lah. Aku suka lah tu benda-benda. Diorang ada identity. Dia ada vibe diorang sendiri lah. Bila masuk Kroni punya vibe tu kau rasa hazy. Itu yang sebenarnya best bila rap scene ni dia dah ada macam-macam style lah. So semua orang ada diorang punya jalan. Dia tak macam Hakim power, Hakim jahat power, semua orang nak kena jadi Hakim. Dia tak ada semua macam nak diorang macam diorang buat satu. lane diorang sendiri lah. Walaupun masih ada lagi lah yang meniru tu masih ada, cuma dah tiru ataupun inspired by tu benda tu memang tak boleh elak. Lagu negara aku pun inspired by lagu Indonesia kan. Yes sir. Lagu rendang tak berbuah pun lagu Spanish. Kau pernah bagi bukan Spanish ke Italy? Italy sorry. Italy kan. Okay, ya itulah. Okay, so macam pasal situation sekarang ni bagus. Semakin ramai budak dengan bantuan Instagram semua ni pun yelah macam dulu kita pun ada juga MySpace kan, cuma tak tahulah mungkin budak zaman sekarang ni lebih banyak masa dengan phone ke apa benda kan, so tak tahu mungkin aku rasa internet is much more accessible lah now. Kalau macam zaman kita dulu paling kuat pun kau ada BlackBerry pun benda tu pun still limited. Faham tak? Time BlackBerry semua kan. So sekarang macam smartphone and everything is very accessible bro. Instagram, everything bro. Every brand is being promoted on Instagram. Tak kira kau brand stokin ke, sayur ke, ikan segar beli kat pasar ke, semua ke Instagram. Sebab aku kau suka benda-benda macam tu. Aku bila aku ada company, so kan bila kita hire intern, kita macam tak expect much tau actually. Kita jangan tak letak expectation yang tinggi lah. But I'm quite surprised lah. Aku punya intern semua best ya. Diorang macam pandai lah. Diorang pandai lah. Macam aku tak rasa macam diorang ni orang macam budak-budak macam dulu-dulu punya orang tau. Macam nak kena ni. Diorang macam pandai tau. Diorang macam pandai sendiri. So mungkin sebab tu lah internet. Tak tahu buat Google. Tak tahu buat YouTube kan. Talking about that tu lah. Aku pun pernah juga hari tu aku YouTube cara siang ikan. Kan aku pun pernah. Dekat YouTube ada tutorial cara-cara tak buat apa-apa. Bang Man. Termenung selama 10 minit mengenang waktu kecil. Serius lah. 10 minit bro, video dia termenung lah. Dia kenang waktu kecil. Creative lah. Like right now with all the social media, all the platforms, everybody is getting more creative. So sama juga when it comes to rap sekarang pun kreatif lah benda tu. Sebab tu ramai orang buat free verse. Kalau nak masuk topik free verse dia dah lagi deep lagi lah. Nanti boleh buat je. Aku tak tahu tu free verse tu apa macam mana tu. Free verse dia basically kau rap satu verse je. Macam freestyle 16 bar je.
Dia bukan freestyle, kau still tulis. Okay. Tapi dia panggil free verse. Maksud Dia kau tak freestyle, tapi kira-kira macam aku tulis, aku play beat, aku tulis bar aku rap, record video minit ke apa. Satu verse lah, lepas tu aku post lah. So dia orang panggil benda tu free verse. So tu adalah salah satu benda yang cepat juga pasal sekarang pun attention span orang bukan ni macam lama sangat. So macam that's why free verse also work. So dekat platform ni macam-macam cara untuk kau ketengahkan diri kau. Kan? Macam kalau duduk dalam kereta main lagu, lepas tu tangkap gambar side mirror pun boleh ke buat. Terkenal lah. Apa tu? Di band lah. Balik kerja kan. Macam cerita. So sebelum sebelum dia dah pergi menjauh, dah tak masuk ke workplay. Jauh kat ni. Sekarang ni baru kita nak masuk masa workplay. Lepas apa itu workplay sebenarnya? Lepas Zoom ni dah inform kat aku dah record 40 minutes kan, baru kita masuk ke workplay. Okay, so apakah itu workplay? Okay, pada aku lah workplay ni dia tak adalah macam penting sangat kan. Pada aku workplay ni, pada akulah ni pendapat aku, workplay ni macam macam bawang goreng je dekat mi. Macam ada pun tak apa. Macam tak ada pun tak apa sebenarnya, sebab dia tapi sedap lah kalau ada. Ada macam tu. Dia macam ada macam tu je. Macam dia tak ada penting sangat. Dia macam bawang goreng, daun sup, and then maybe yang dia punya limau tu kan. Benda tu je. Itu je workplay. Sebab yang paling penting sebenarnya banyak benda lain kan, macam flow, content, vocal delivery, tone, vocal tone, itu semua lagi penting sebenarnya. Sebab tak ada kita dengar contohlah demand keluar lagu kan, terus kita nak dengar lirik kan, tak ada lah. Kita selalu ataupun demand at least orang kenal. Contoh katakan ada seorang yang tak dikenali, nama dia apa, Abu Ali semua dah ada pula nama Ali Abu Bakar. Karim. Contoh Karim. So contoh Karim, tiba-tiba dia keluar lagu takkan kita macam siapa Karim ni ya? Kita dengar-dengar kita dah macam lirik kita dah terus nak ambil lirik. Tak ada kan. Kita memang mula-mula mesti dia punya beat semua, dia punya suara, dia punya flow yang first tangkap kita. Lepas flow tu semua dah tangkap kita, baru kita akan nak rap along kan. Baru kita nak rap along macam tu kan. So tak adalah penting sangat apa workplay ni. Cuma macam Farid cakap tadi, dia kalau ada best lah. Dia kalau ada best. Dia macam boleh menjadikan lagu tu quotable dan macam orang senang ingat. Macam kalau kau tengok Rhythm and Flow kan, Cardi B ada mention satu dalam show tu kan, macam kalau dalam 16 kau tak ada satu line ataupun satu ayat yang Instagram caption worthy buat zaman sekarang ni, dia macam kuang. Okay. Kau faham tak? Sebab orang suka guna benda tu. Yes. Macam sekarang Drake orang punya suka line kan? 25 sitting on 25 mil. Okay, kalau letak gambar kau dalam kereta tengah drive, hustle today, start your day. Benda tu sangat bagus. So orang, kau punya quotable worthy line pun orang guna untuk caption. So benda tu bagus lah. So kalau ada benda-benda yang stand out. Yelah betul. Sebab aku pun sekarang ni tengok ada macam orang macam kan orang banyak ambil gambar semua, lepas tu nanti ada kan macam dia punya ayat dia kan. Tu tembak tersasar sabar. Basically lirik lagu lah. Kau freestyle apa? Tak lagu macam dia tak lah MK punya. Tapi basically workplay ni dia macam benda yang best lah. Macam kalau kau buat memang benda best lah. Kalau macam kau dengar lagu, kalau tak macam biasa je lah lagu kau, tak ada benda. Kalau permainan kata, kalau daripada straight definition dia pun macam permainan kata atau bermain dengan kata-kata kan. So bila ada twist of words dekat dalam satu dua ayat tu, macam kalau orang macam dia twist peribahasa, dia twist pepatah, yes, dia flip
ayat orang ke apa kan. Dia So betul benda tu lah adalah macam kreatif. macam Farid cakap tadi ada benda tu sebenarnya aku itulah aku cakap aku suka quotable kan, macam betul lah dalam setiap lagu pada aku mesti kena quotable. Kan mesti ada line yang orang ingat kita dengan line tu kan. Sebab kadang-kadang disebabkan satu line tu kita macam memang teringat-ingat je kalau kita tengah mandi. Betul, aku sampai hari ni ingat apa, bila besi buruk kena tulang rusuk. Aku ingat online tu memang gila babi. Kan kadang-kadang benda tu macam tu benda tu macam banyak kan, banyak sangat dia punya apa orang panggil tak tahu macam bila besi buruk kena tulang rusuk tu bukannya ada wordplay apa benda, tapi cuma sebab dia punya impact impact dia kan sedap. Suara tu benda tu fresh, tak ada nobody ever said that before. Betul. Ya, dia macam aku hustle hard hari-hari cari duit. Benda tu semua orang dah cakap. Betul. Hidup susah, semua orang cakap hidup susah kan. But how you gonna tell the story of hidup susah? Betul. That's what Nas did kan. Banyak lah Nas. Kau boleh buat macam hidup susah macam cari shilling dekat tengah jalan raya. Betul. Yalah. Sebab tu dulu ingat tak Farid, kita pernah benda tu masa tu aku yalah masa muda kan, aku memang tak berapa berkenan dengan cara dia cakap yang SSK tak ada identiti kan. Tapi sekarang ni bila aku fikir balik, ya memang macam tu, kita kena orang memang suka melabel, so kita pun memang kena ada label. Faham tak? Macam ni lah, kau suka Jay-Z, kau suka certain rapper semua pasal identiti diorang tu sebenarnya. Bars is bars lah, but you will remember Mos Def for the person he is. You will remember J. Cole. But today we are discussing on the techniques of writing. Yeah. So importance of wordplay dah okay. Tapi what is wordplay actually? Okay, pada pendapat dia ada dua mazhab fahaman ni sebenarnya. Okay, cuba. Satu, wordplay ni dia macam double meaning. Tapi ada orang cakap double meaning ni is called double entendre. So aku pun macam bunyi hotel lah. Double entendre ni meaning maksud yang sama lah. Bunyi sama, maksud lain. Okay. Dia ada dua maksud, satu ayat ataupun satu perkataan, dia ada dua interpretasi. Yes. Okay. Itu juga aku punya pemahaman lah tentang wordplay. Tapi sebab tadi sebelum kita start benda ni, aku saja juga Google kan pasal wordplay. Tapi itulah bila kat Mak Saleh dia wordplay dia pula macam lain pula dia punya pemahaman. So itulah aku nak macam tu, aku saja nak tengok korang punya pemahaman of wordplay tu macam mana. Kan sebab contoh salah satu dulu masa zaman-zaman nak belajar dulu Words Manifest ataupun One kan, dia cakap lagu Sis Francis kan, macam zaman tu dengan Sis Francis kan. So macam Sis Francis ada satu lagu apa benda entah yang itu dia All Word No Play. All Word No Play. All Word No Play tu dia kata itu ialah wordplay punya lagu bersepah. Tapi bila aku dengar aku tak faham. Mungkin aku tak faham English. Tapi aku tak dapat tengok kat mana wordplay dia lah. Ada. Itu salah satu pecahan wordplay juga. Dia macam who wants to play a Game Boy George Bush kan, ayat dia kan. Who wants to play a Game Boy George Bush. Itu dia punya the wordplay lah. Yes. Itu salah satu cabang lah. Yang kita punya itu cara dia lah kreatif. Dia kreatif menyusunkan ayat-ayat tu lah. Bermain kata-kata lah. Dia general dia wordplay lah. Bermain kata-kata. Okay. Ada wordplay yang macam tongue twister tu pun wordplay juga. Pada pendapat ada setengah orang, tongue twister macam she sells seashells by the seashore tu pun wordplay juga. Ada setengah orang cakap tu wordplay. So dia ada banyak. It's a play of words lah. Aku stick to general definition dia. It's the play on words. It's the play on words, yes. Regardless how matter you stretch or switch the alphabets ke macam mana, it's just a play on it lah. So that what makes it play lah pada aku.
Itulah sebab dulu. So kalau macam Purpose punya yang apa? Lagu alfabet tu pun kira wordplay lah. Yang mana ah? Betul tak? Yang dia rap A, B, C, D, E, Purpose. Apa tajuk lagu yang tu? macam ada banyak je orang buat style-style macam tu. Cannibals pernah buat. Ya, tu boleh kata wordplay ke? Itu tak kan? Sebab dia tak play on words, dia play on Tu alphabet kan? penulisan alphabetical slaughter. Yes. Itu huruf kan? Aku It's not rasa dia wordplay punya dari kan? segi kreativiti penulisan lirik. Aku rasa ini. Yes, bukan wordplay kan? Itu bukan wordplay. So kalau wordplay, ya. Okay. Pada pendapat aku macam mana nak buat wordplay? Itu soalan yang paling penting. yes. Kalau orang tengok ni dia nak tahu. Sebab ada je Dia orang tak nak DM aku dengar. macam bang macam mana wordplay ni bang? Aku pun nak explain pun aku macam pisang tak. Sebab aku macam along the years aku dah faham cara aku. Kita tak perlu okey, pada pendapat aku macam ni aku belajar daripada observe orang juga macam cara first pemahaman wordplay yang nak buat, kita nak buat satu ayat, kita kena cari satu konsep or konteks ayat tu, macam tema ayat tu. Faham tak? Macam kita nak cakap aku nak sapu rapper ni sebab dia rap macam sampah. So kita dah ada dua tema kat situ. Kan? Ada sapu dengan sampah kat situ. Tapi sebab ada macam dia tak jadikan dia wordplay yang best tau sebab dia ada kena ada kaitan lah. Dia kena macam ada. Tapi ada tak orang buat wordplay yang tak ada kaitan? Dia sekadar bunyi maksud lain je. Tapi sebenarnya kalau kau nak kaitkan dengan konteks A dengan B tak ada kaitan. Ada juga. So dia it's a tricky thing lah. Macam kau tak boleh try hard sangat sebab nanti dia jadi memaksa. And kau tak boleh loose sangat sebab nanti orang tak faham the context. Kan? Aku pun tak faham benda ni. Aku memang tak faham masa zaman-zaman zaman-zaman apa dulu basement kan. Basement. Ya. Cuma aku pun tak berapa faham tapi okey aku ada satu part ni aku sebab masa tu aku lebih minat kepada rap Melayu which masa zaman tu kan tak famous tu rap Melayu kan. Masa tu yang 542 lah yang famous kan rap Melayu. Aku tanya Adri tau dalam MSN. Okay, aku tanya pasal wordplay and then masa tu pun dia macam ada kesempatan nak menjawab lah, berbincang situ. So dia bagi aku satu contoh yang buat aku rasa macam okay aku faham. Sebab dia cuma aku mungkin apa contoh dia? Aku menggunakan method tu sampai ni. Maksudnya dia punya contoh tu macam ni. Macam dia bagi aku satu ayat kau macam kera sebab kau sumbangkan lagu. Faham tak? Kan? Kau macam kera. Tapi tu maksud demand. Konteks tu penting. Maksudnya? Kau kena tahu kau nak cerita apa dulu lah. Kau nak cerita apa benda kau nak sampaikan. And then perkataan-perkataan yang associate dengan tema tu datang. Contoh kau nak cakap rapper ni sampah. So the tema is sampah. So ada perkataan lain lah yang berkaitan dengan sampah. Which is sapu, di DKL, bersih, kotor, semak, samun. Yang boleh dikaitkan. Yes, dengan tema tu. So kita play kan dengan benda tu je. Macam nak cakap rapper ni badut, korang macam funfair ataupun circus. Tapi tengok macam punya, gig ni sebenarnya wordplay ni kan dia punya dapat dia bila ada aha moment macam ada aha, aku dapat. Benda tu yang best sebenarnya sebab wordplay ni. Okay, maksudkan itu untuk pendengar lah kan, betul tak? Untuk pendengar, even sebagai seorang rapper pun aku appreciate dari segi tu macam alamak, power lah. So daripada wordplay pun kau boleh tengok karakter rapper tu dia punya unsur pemahaman dia, kreativiti dia semua macam mana kan. Sebab kalau aku lah kan, aku suka wordplay pada aku untuk dalam rap Melayu macam yang Diman kata konteks kan. Pada aku suka simpulan bahasa. Okay. Simpulan bahasa sebab simpulan bahasa tu memang sebab dia akan terus jadi macam double meaning dan dia boleh jadi wordplay besar.
kan. Dia takkan jadi workplace kecil. Macam workplace kecil itu macam kita selalu lah Farid kan. Macam yang kecil tu macam force lah sebenarnya. Dia macam force ataupun tak kreatif lah. Tak kreatif. Lepas tu kadang-kadang macam aku cerita macam aku dengan Farid lah bila kita orang kat studio dulu kan, contoh bila ni bila kalau salah seorang kena workplace kecil memang rewrite baliknya. Macam akan rewrite balik dia macam tak cukup strong lah. Dia macam tak cukup strong lah. Macam contoh lah, macam mana dia aku suka main ayat, aku punya cara aku suka main ayat tu berlawan je. Macam contoh tinggi rendah kan, tinggi rendah. Okay. Kita mainkan ayat tinggi dan rendah. Okay. Kalau kita cakap aku duduk aku duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan korang. Benda tu macam apa benda kau ni kan? Tak kreatif langsung kan. Tapi untuk mengkreatifkan dia lagi, kita boleh buat something, kita boleh masukkan unsur-unsur macam-macam lah. Masukkan unsur-unsur simpulan bahasa ke ataupun anything yang kreatif. Macam kadang-kadang benda tu dia boleh simple juga tau. Macam dia boleh simple macam okay, kalau aku nak quote, aku rasa Kwai ada satu line lagu apa aku tak ingat. Tapi dia cakap apa, nama Wah bukan bakar tapi lu suruh hangus. Simple. Bakar hangus. Tapi Farid, pada aku straight pada aku line itu pada aku boleh kecil lah. Tapi boleh it works sebab konteks tu ada. Ya, tapi nama aku bukan bakar. Tapi kalau untuk dia lah, untuk Kwai tu satu line dia yang aku ingat yang pasal pasal something nak ramai ajak couple bila dia keluar single. Bila drop single, Bila drop single. Faham tak? Benda tu workplace besar. Itu workplace besar walaupun it's very simple. Betul tak? It's very simple lah macam. Very simple dia macam, tapi sebab dia kreatif. Wow, dia kreatif. Benda tu macam dan tak ada orang pernah cakap benda tu. In that context. Kan? So macam apa ni? Dah ada je kita fikir kan. Macam contoh kalau ada and then okay, kalau aku quote another one, okay, macam Ichal Mosh ada satu line tu, aku drill sergeant, boleh bagi korang major pain. So kau boleh tengok macam dia main dekat pangkat askar kan, drill sergeant, major pain, movie from a movie, reference movie, power. Reference tu power kat tu. Itu lagi best boleh buat kau tersenyum lah, dia macam kalau lagi best kalau kau boleh masukkan reference yang orang kenal, macam nama movie ke, nama-nama khas, nama tempat, nama sekolah ke, nama-nama khas lah, you know. Ataupun lagi reference tu penting ke dia kena current. Yes, so benda tu relevant. So macam banyak orang kan dalam 16 Baris, aku rasa season 1 aku rasa ada 2-3 orang kok yang mengkaitkan Datuk Alif Syukri. Sebab relevant lah. So benda tu dia current, relevant. Tapi kalau ada 3 orang buat benda sama pun boring enggak sebenarnya. Betul. So macam mana nak buat workplay? Okay. Dia konteks aku rasa macam aku cakap dia lebih kepada konteks apa yang kau nak sampaikan. Sebab kalau konteks tu orang tak faham. Kita cuba buat ke kita, aku rasa contoh kot, lagi kita bagi contoh baru orang faham. Okay. Contoh, so kalau yang simple yang aku ada bar agak Mucara Bars, shout out to DJ Caesar. Line tu simple je sebenarnya. Nama Caesar Agak Mutiara Bars. Shout out to DJ Caesar. So sebab nama betul dia Caesar Mutiara. So tapi tu kira wordplay kecil ke. Dia macam okay, Mutiara Bars. Kadang-kadang orang fikir macam asal Mutiara Bars. So maybe it's valuable bars. Mutiara adalah yang benda valuable. Tak, dia macam dia boleh jadi juga dengan nama DJ Caesar. Dia boleh jadi sebab DJ Caesar dengan DJ. Dia boleh jadi besar, play besar bila kau tahu sebenarnya apa benda. Faham tak? Kan dia macam dia orang tapi bahaya je kalau orang tak tahu Caesar, nama dia Caesar Mutiara. Yes. Orang tak dapat. Itulah salah satu benda pasal wordplay ni, dia kadang-kadang so again konteks lah. Konteks tu penting untuk orang faham. Aku rasa the key to wordplay is konteks lah.
Ush. Pada aku konteks ya, and then yelah macam creativity pada aku is being creative lah kan. Tapi kita boleh cakap yang kita setuju yang wordplay tu dia more to double meaning, is it? Sort of lah, kau main lah dengan perkataan tu. Ada dua makna. Kau baca satu makna, ada lagi satu makna. Macam tu Kan? lah. Itu pun pada pendapat aku pun itu maksud wordplay lah kan, sebab kalau dia macam dia normal, dia hanya normal satu benda, so dia maybe just creative dia ataupun dia just wordplay kecil, dia tak macam wordplay yang dang kan. Sebagai contoh sebab aku yang ingat macam posisi MC tu apa contoh style macam baju kebaya jarang-jarang orang nampak kan. So pada aku benda tu dia ada double meaning kan, macam baju kebaya jarang, skill dia pun jarang orang nampak. Yes. So dia ada dua konteks yang berbeza. Yang orang macam oh damn, ada dua maksud. Tetapi itulah benda ni dia sebab sekarang ni budak-budak sekarang dah pandai. So kalau kau buat wordplay mungkin kau akan di-appreciate lagi lah. Kan, sebagai contoh masa kita orang perform dekat appreciation tu lebih tinggi. Masa kita perform dekat Singapura dulu kan. Kau bayangkan men, kau rasa macam lain macam terharu pun ada, macam apa. Setiap line drop dia tepuk tangan. Macam aku cakap apa dia? Betul. Dengar. Macam best gila lah bila sebab SSK kan macam aku memang macam tahap apa, aku suka setiap line tu kalau boleh aku nak masukkan wordplay ataupun punchline in every line, which aku silap lah sebenarnya. Kan sepatutnya orang yang orang pandai kena saving. Orang appreciate lebih dan benda tu meninggalkan kesan dekat that song kan. Sebab macam kau cakap tadi, benda ni bawang goreng. Betul. Dia bukan daging. Yes. Kalau bawang goreng banyak sangat ni juga kan. Tak sedap. Betul tak sedap dia terus macam aduh. Batuk boleh sikit tekak. Minyak. Betul. Itulah. So dia kena pandai. Tapi ada lagi satu play aku notice yang dalam lagu bawah 3,000 lah yang Faris buat. Harga air di pelita macam minyak di pelita. Itu wordplay yang satu perkataan tapi kau pakai dua kali dan ada dua maksud berbeza. Itu pun juga kan, macam kita cakap tadi dia ada dua konteks kan. Ini dia satu konteks tapi menggunakan satu kata yang ada dua maksud berbeza dalam ayat yang sama. Yang itu Farid pernah cakap dulu pasal benda ni. Apa ni yang tersedih tu Farid? Ingat tak? Apa? Yang macam Eminem punya tu. Dia mainkan ayat dia tu. Ingat tak? Bukan dia macam contoh Thursday. Thursday is Thursday, Khamis. Thursday is a Thursday, hari dahaga macam tu. Thursday is a Thursday. Hari tersedih ialah Thursday. Thursday. Okay. Thursday. So ada tiga nampak. So the more the better, I guess. The more context you have in one ayat atau kata-kata lagi best suit dari wordplay. Maksud kau konteks tu maksud kau ialah macam apa yang cuba disampaikan lah. Maksud ya. Bila satu ayat tu dia boleh sepatutnya ada dua konteks. Normal wordplay dia dua konteks. Tapi kalau dia boleh jadi, dia ada ke yang boleh jadi tiga konteks? Ada. Contoh? Ada. Uish, nak fikir sekarang. Fikir sekarang Apa contoh? Okey, aku bagi sambil korang memikirkan, aku bagi example lines daripada artis yang hebat juga, yang Drake yang tadi itulah aku tulis tu, apa ni? Shout out to Asian girl like the light dim sum. Kan pada aku wordplay tu macam aduh best lah.
Itu je lah. Dia macam bawang goreng yang sedap gila sampai sekarang kau teringat-ingat kan. Macam tu lah. Power tu line tu. Kalau dalam apa lagi yang kau ingat? Kalau lagi satu yang MC yang aku minat dari segi workplay ialah Chino Excel. Dan Chino Excel pun pada aku ialah MC yang Kau tak ada MC current ni, kau nak ada friends. aku tak tahu tu Karen siapa. Siapa? Aku tak tahu tu MC Karen siapa. MC Karen siapa? Tak masuk Karen Yang MC. current MC lah. Oh. Karen Nama MC. dia MC Karen. Tak ada. Aku yang Dia Karen babi sial MC current. Nama album dia TNT. Tenaga National Bars. aku yang paling aku dengar yang aku rasa Karen pun Drake je dah, sebab Drake pun tak tahulah baru ke tak kan. Lil Wayne best tu. Tak, Lil Wayne tak Karen lah. Lil Wayne tak Karen. Lil Wayne be. Aku dulu aku kutuk Lil Wayne padahal Lil Wayne sedap doh. Best tu. I'm twisted, don't out. Oh, power je. You can spell fame without me. Apa ni? You cannot Spell fame without me. M-E-N. Oh, yeah. Damn. F-A-M-E. Yeah. Don't have. Damn. Itulah benda-benda yang membuatkan lagu tu mula-mula macam memang dah sedap dah. Tapi tiba-tiba bila kita faham lagi kita macam ayat lalu kan. Dia lagi damn. Bila kau yang best ni bila kau dengar ada lagi ayat maksud dia. Macam maksud dia sebenarnya ni lah. So bila kau dengar lagi banyak ada maksud lain lah. Itu yang buat lagu tu lagi timeless lah. Kau tahu tak apa? Ini terjadi dekat aku dah cerita banyak kali dah pasal kes ni tapi for the sake kalau ni letak kat YouTube just nak apa ni cerita balik pasal line one lah. Aku buta. Yang tu yang rap tak ingat tu. Yang ada yang masuk dalam pen, pemadam. Ada yang masuk pemadam tu. Aku dulu kita dengar dulu pun macam masuk dalam pen, masuk dalam pemadam. Maksud kita macam okay, cool lah kan. Tapi after years baru tahu pen tu ialah penitentiary. Penjara ataupun pemadam which is rehab lah. So bila tahu itu pen tu rupanya singkatan untuk penitentiary tu and then dimainkan dengan pemadam macam damn. Power saya ni kan. Macam power saya. Padahal dah lama bertahun-tahun baru kau dengar lagu tu, kau rap lagu tu. Lepas tu baru kau faham rupanya itu dia maksud dia yang tapi itu boleh jadi triple atandra juga kot. Ada 3 maksud juga. Pen pemadam yang literal, penjara dengan pemadam tu. Lagi satu masukkan sexual, pen pemadam tak tahu lah. Tu tak kotor aku je lah. Yang ketiga tu macam cuak sikit sebenarnya. Mana tahu lah what then. So aku tak tahulah kalau daripada ni dia orang dah dapat tangkap ke tak kan dia punya macam mana nak buat benda ni. So macam mana kalau salah satu lagi apa contoh kita bagi contoh lah kot contoh yang kita buat sekarang. Contoh kita ambil pancing satu ayat ikan. Pancing anak ikan kat Sungai Wang. Ayat kau kan? Pancing apa ni? Pancing anak ikan kat Sungai Wang. Pun boleh juga. Pancing anak ikan. Pancing sungai. Anak ikan sungai. Sungai Wang lah. Anak ikan kan apa? Apa tu? Yelah. Kan sugar mami kan ada lelaki-lelaki. Tak boleh. Dia tak boleh cerita. Kalau kau cerita pasal lain aku memang tak habis kan. Sebab memang benda ni makanan aku. Ini makanan aku. So kita ambil orang lain punya lah kan. So walaupun orang lain tapi so far aku suka banyak wordplay sekarang aku suka dengar Kuai lah. Wordplay dia kadang-kadang macam cuma agak sakit hati kat macam
Asal aku tak fikir lah benda ni. Itu sebab MC kan. MC macam dengan MC yang lain, so dia rasa macam, oh fuck, aku tak terfikir lah. Kan? Tapi kalau macam pendengar dia macam, weh, power. Ya Allah, anak aku ni tak jadi Tarzan ke apa ni? Apa? Duduk. Lepas tu, boleh lah sebenarnya workplace ni nak buat dia senang je. Konteks pun yang penting. Kalau kau nak macam cerita macam okay, kata dalam otak kau fikir macam orang kau rap, Mamat rapper ni rap orang tak faham. So kau tak fikir orang tak tangkap. Apa benda yang kena dengan tangkap? Mungkin polis ataupun penjara. So betul cara nak construct je sebenarnya dalam kepala otak kau, dia punya thought process tu. Betul. Okay. Kerana nak kaitkan. Bila kau buat macam tu kan, dia lagi nampak macam dia pada orang tu punya kreativiti dan juga kosakata. Knowledge lah. Knowledge dan juga apa yang orang tu vocab semua. Sebab apa tahu? Bila kau cakap, okay, tangkap kan, okay, macam kau ni rap susah, orang susah nak tangkap kan. So, kau kaitkan dengan polis kan. Lepas tu ada individu lain macam aku, tiba-tiba aku terkaitkan dengan Pikachu. Kan? Boleh. Pokemon lah. So, Pokemon tangkap. Tangkap juga. Boleh. So, sebab tu lah dari dia sayang. Sebab tu lah benda tu macam dia akan, okay, contoh katakanlah macam tu kita dah tulis dah kan. Kita dah tulis dah pasal lain kau dikendaki sebab tak ditangkap or something macam tu kan. So tapi kita dah macam bila kita write balik kita macam mungkin boleh diubah suai kan. So kita nak benda tu dia kena jadi as simple as it can be sebab orang nak kena faham. Itulah dia boleh jadi macam tu. Kau nak buat sama ada dia simple ataupun kau nak buat dia macam kompleks. tak macam susah, kompleks sikit tapi jangan sampai orang tak faham langsung. Janganlah tiba-tiba kau cakap Mutiara Naga ada 8 ke apa benda kan, orang tak payah faham lah. Tak ada, dia macam kadang-kadang ada benda yang macam orang macam dia dah terlampau deep sangat. Boleh relate dia kena make sure orang boleh relate. Dia macam boleh relate walaupun dia susah nak faham. Tapi dia macam still boleh relate lagi lah. So actually itu okey lah. Ada je tapi tak apa, tak payah cakap. Apa dia? Cakap habis Aman. Cakap lah. Tak. Ada lah. Tak banyak baluca. Aku rasa macam workplace senang buat. Macam starting aku rasa orang nak practice buat pick up line orang aware ataupun sebenarnya betul loh, rempit banyak gila dah double play. Ya Allah, kau tahu tak sebenarnya kan okey, aku punya workplace rempit je. sebab aku sekolah aku memang banyak rempit lah kan. Lepas tu aku masa tu aku punya office ada 2 orang ni adik-beradik lah, tapi diorang memang kelakar. And diorang kelakar memang macam tu lah, macam jahanam punya kelakar. Dia suka buat macam apa lah. Double meaning lah. Double meaning. Dia memang buat lawak ada double meaning. Which actually orang Melayu kita memang selalu double meaning tau sebenarnya daripada dulu. Berkias. Kan? Berkias kan. So sebab tu lah kadang-kadang kita daripada percakapan kita dengan kawan-kawan kan, kadang kita tengah borak, terdapat pula idea tu kan. So kita tulis dulu kan, kita simpan dulu. Lepas tu baru kita tulis balik kan. Wow. Kita construct baliklah benda tu. Dan betul, jangan apa, aku dapat pesan lah, aku ada pergi kelas rap kan, dia kata jangan berpuas hati dengan kita punya first draft. Word. Macam bila kita dah siap tulis tu kan, 16 bar ke satu lagu ke, jangan puas hati, simpan dulu, you buat benda lain, tengok movie. Bro, orang buat buku kontrak pun ada loophole tu. Ya. Ini kan kau punya bar. So analyze that. Take time lah, take time. Tu lah. Benda tu memang betul lah. Kau tak boleh tulis dan tiba-tiba rasa macam dah gempak dah kan. Tak mungkin lah. So memang kau kena tulis, rewrite. Dulu ada masa zaman-zaman forum dulu tu ada ayat dia apa, rewrite something lah, ada aku dah lupa. Tapi memang aku ini baru dari segi write tau.
yang pasal writing tau, yang rewrite ke tulis balik, tulis baca, tulis balik. Itu baru dari segi writing, belum lagi kita masuk ke dalam kupas lagu. Nak record lagu itu lain pula kan. So mungkin yang tu sebab aku rasa Demand pun ada belajar. So mungkin Demand boleh share. Aku pun tadi belajar sebelum setengah jam tadi kot, 15 minit tadi aku ada borak dengan Demand pasal benda tu, which aku rasa Demand should share lah benda ni dengan other people, sebab aku rasa benda tu memang bagus for people yang baru nak start kan. Macam kau dah boleh tu lah. Aku akan ceritakan sikit lah dalam buku macam certain parts lah. Sebab ada setengah tu memang kau kena duduk depan-depan bagi tahu macam mana nak cari flow, macam mana nak sambungkan flow kan. Macam bar ketiga dengan bar keempat kau kena ada bridge nak sambungkan flow dia. Semua benda tu kena tunjuk tak boleh cerita. Korang tak faham. Macam ni Zoom orang nampak pasal kalau tu taruh kat YouTube. Boleh kan? Sebab macam mana? Boleh aku pernah dulu masa rekod dekat Archetype Yanto. Pada aku Yanto salah satu MC yang macam paling best lah kan, antara MC yang best. Macam dia masa kan macam contohlah Demand-nya buku kan, ada Maltese and what not kan. Macam Yanto dia tak ada benda tu tau. Dia macam pada dia tulis je. Dia rasa benda tu dia tulis dan dia rasa dia dah benda tu best. So dia rekod lah, dia keluarkan lah benda tu. So lepas tu tiba-tiba ada orang cakap ni Maltese, ni Wordplay, ini macam tu lah. Itu ya Yanto ni daripada Yanto lah, tapi mungkin tak boleh nak jadikan pegangan. Yanto hebat kan. So pada orang yang macam yang baru nak mula-mula, dia macam special case. So siapa yang baru-baru nak mula-mula tu mungkin dia kena ada lah benda-benda tu, ada kena tahulah. At least tahu lah benda-benda ni. Kalau tak nak buat pun tak apa. So, lepas tu kalau Wordplay ni dia actually boleh jadi punchline juga kan? Boleh. Kan? Punchline pun dia tak semestinya Wordplay. Punchline dia random. Punchline dia tak semestinya Wordplay. Punchline, contoh punchline man? Dia yang penting kena wow je. Wow. Dia macam that aha moment lah. Apa dia? Macam mana? That aha moment lah. Bila kau dengar kau macam ya. Ataupun muka sakit perut. Aku tanpa rapper macam mak. Aku tanpa orang macam mak korang. Macam tu je. Simple je. Aku tanpa rapper macam mak kau. Kau tak boleh halang kau benda tu. Mak kau nak tampar kau tak boleh halang. So, kau confirm kena. Lepas tu kau tak boleh balas. Takkan mak kau tampar kau nak tampar mak kau balik? Betul punchline lah pada aku. Benda tu best. Yang kau tak ada comeback macam tak ada comeback. Punchline tak ada comeback sial. All in all, Wordplay ni dia benda yang it's a learning process lah. Bawang goreng. Dia akhir kata Wordplay, bawang goreng. Punchline adalah Punchline ni dia macam rempah. Keras ke tak daging tu? Daging tu keras ke tak? Dia well done ke, medium rare ke? So maksud kalau macam tu dia lebih adakah punchline lebih penting daripada Wordplay? Pada aku benda tu terpulang lah kepada rapper tu. Kalau dia nak fokus more on punchline, seperti dia. Sebenarnya betul. Sebab punchline dia boleh jadi macam-macam tau. Punchline boleh jadi chorus je. Macam chorus dia catchy. That's the punchline of the song pada aku lah. That's the climax the orgasm of the song. That's the punchline lah kan. Aku tak pasti sebab dulu sebab kita macam grow dengan
key style kan. Bars. Macam kita grow Ya, dengan bars. key style, so kita perlukan bars. So macam punchline tu pada aku, dapat aku sampai sekarang ni, Bars lah. punchline tu masih pada Bars. macam bars yang macam apa, macam still battle lah. Ada wow. Macam battle Ah. punya tu kan, macam aku lagi hebat daripada kau, macam tu. So pada aku kalau katakan kalau sebagai seorang MC, kalau kau nak buat storytelling, kau tak boleh tak punchline tu tak wujud pada aku lah kan. Pada Boleh. aku Boleh. Boleh. dia akan wordplay. Kalau kau nak kreatif ialah wordplay dan cerita tu sendiri. Pada aku lah itu kalau buat satu storytelling punya lagu. Sebab aku pada aku cakap tadi punchline tu ialah macam bars yang membunuh kan. Betul. Dia bukan bars. Tapi pada aku pula macam storytelling, ada tak storytelling yang ada punchline dia? Contoh Dance with the Devil, Immortal Technique. The punchline bila dia sedar yang dia rogol dengan buat apa kat mak dia tu, kan ada kan? Lagu Dance with the Devil, Immortal Technique. Aku tak pernah dengar tak? Aku pernah dengar album tu, tapi aku tu cerita dia pelik cerita dia macam tu dia nak jadi gangster, dia nak join gang apa semua, tapi last kali dia initiation dia kau kena rogol seorang perempuan ni apa-apa, and turns out to be the perempuan dia rogol tu mak dia sendiri. Aku rasa that's the punchline of the song lah, the twist. Aku rasa time tu aku macam wish kena gila lah. Aku rasa tu punchline lah untuk storytelling punya lagu, it's a twist. Macam kalau lagu cinta, punchline dia adalah ayat-ayat sweet kau. Macam kau tahu ayat sweet kan, ayat cinta bagi kawan kan. Aku rasa lagu cinta pun ada punchline dia, lagu battle hip hop pun ada punchline dia, storytelling pun ada jenis punchline dia. Apakah itu punchline dalam segi bahasa? Wow. Yang buat kau rasa wow. Sekejap aku google. Macam aku rasa wow lah. Tak ada they hit the spot yang macam it's either wow or damn or kan. Sebab wordplay kadang-kadang ada wordplay yang tak wow, ada wordplay dia untuk set upkan punchline tu ada. Yang ni kalau kan. Ini mengikut ni, the final phrase or sentence of a joke or story providing the humor or some other crucial element. The climax lah. Asal kau pakai Bing? Sebab aku pakai ni IE, sebab yang Chrome ni banyak dah apa ni. Ada siapa kau tengah tengok konten tahun 2014 tau. Dia lambat sikit. Tak, sebab Chrome banyak kerja-kerja. So aku tak nak masuk company nanti. What is this sponsor? But all in all, aku rasa kalau wordplay ni konteks lah, tu je. Dia tak ada benda lain. Ya sayang. Banyak akhir kata ni. Itulah. So punchline masih pada aku dia macam campur-campur lah dengan wordplay juga. Macam dia wordplay tu boleh menjadi punchline. Kan? Macam contoh yang aku rasa siapa yang suka buat punchline dan wordplay ni sebenarnya yang 3 orang tu Sepah yang dia buat cia-cia tu kan, sepatu kan. Yang cia-cia tu diorang tu memang main wordplay lah. Yang tu memang wordplay dengan punchline. Lepas tu sebenarnya kalau pada aku lah yang paling kreatif sekali kalau yang dekat Indonesia punya macam siapa yang rambut kuning tu, lupa nama dia. Najib Ali. Tu Singapura. Okay. Marah Hakim. Apa? Ada yang tu kelakar, dia yang tu macam memang banyak wordplay dia kat situ. Yang mana halusinasi tu? Halusinasi? Itu macam kelakar kan? Itu aduh. Siapa itu apa ni? Alah, itu Nopal lah, si Nopal. Apa kerja dia masak bubur dia kerja jual bubur.
Sebab apa? Sebab ada halusinasi. Kelakar sial. Ha? Okay, so itulah. So sekarang ni harap So itulah dia. Harap-harap dia dapat something lah daripada conversation ni. Hopefully dia dapat lah, dia faham. Kalau nak tahu lebih boleh DM lah Instagram. Kalau DM. nak tahu lebih boleh Instagram DM saya @xxph68. S Singapore, X-ray, Philippines, Holland, nombor 68. Demand? Demand Silain. DMENT Silain. SILAI. Boleh Mac, kau kena guna apa ni? Pornographic. Dia punya nama pun ada wordplay tau. Tu lah. Nama dia pun dah Demand Silain, Demand. Okay, so InsyaAllah kita akan buat Topik seterusnya pada edisi yang seterusnya. Topik seterusnya yang tadi pasal yang Farid cakap masa awal-awal tadi tu insyaAllah. So macam mana kita nak bergerak sebagai independent musician. Ya. Okay. Itu ajak The Frosty lah sebab dia ada label sendiri. Kawa Records. Yazarski boleh juga. Boleh kita boleh panggil. Dia best kat lah. Okay, boleh. Selagi ada Zoom boleh. Okay, so Zoom cakap tak berapa secure tak, careful lah. Aku dengar juga pasal benda tak tu. ada apa pun, aku tak ada share any sensitive information pun. Ibu kalau dia nak share pasal cerita ni dekat orang ramai bagus. Melainkan kalau kau Zoom conference kau tengah cerita rahsia negara tak. Ya. Itu pasal. Okay, so aku nak ucapkan terima kasih kat Seth dengan Demand sebab sudi meluangkan masa dan juga memberi pendapat dan memberi berkongsilah apa-apa yang korang tahu pasal Wordplay and fikiran. Kongsi mari bicara. Hopefully korang dapat something lah daripada benda ni. Alright. So Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Thank you. Salam. Jumpa lagi.